Okay, selamat pagi semua. Apa khabar? Sihat? Seronok berada di rumah sepanjang PKPB ni. Okey. Tapi seronok pun bagaimana seronok pun, cikgu harap anda masih mahu belajar dan masih lagi mahu menimba ilmu. Baiklah. Pada kali ini cikgu tumpukan pengajaran kita untuk tahun 6. Okey. Hari ini kita akan membina ayat ataupun memindahkan maklumat menggunakan teknik SKOP. Cikgu akan berikan satu gambar, situasi dan kalian perlulah membina ayat sebanyak 5 ayat. Untuk latihan ini biasanya ada pada kertas penulisan bahagian A. Pada kali ini kita kena membina ayat berdasarkan tema kemasyarakatan. Okey, sebelum kita membina ayat, cikgu nak ulang kaji apakah itu kaedah teknik SKOP. Okey, teknik SKOP ialah S itu merujuk kepada subjek atau pelaku ataupun watak dalam sesuatu gambar. Watak itu biasanya ialah orang lah. Orang yang buat sesuatu. Okey, K ialah kata kerja. Subjek tu buat apa? Buat apa ialah kata kerja. Semua manusia sentiasa buat sesuatu. Maksudnya setiap manusia mestilah membuat kata kerja. Maksudnya mesti membuat kerja. Hatta kalau dia tidur pun, tidur itu ialah kata kerja. Ataupun mandi pun kata kerja juga. Okey. Kemudian ialah objek. Ada kata kerja yang tidak menggunakan objek pun boleh menjadi ayat yang betul. Contohnya Ali sedang mandi. Dia tidak menggunakan objek. Tetapi kadang-kadang ia memerlukan objek supaya ayat itu menjadi ayat yang gramatis dan lengkap. Sebagai contohnya, Ali menendang bola. Bola itu ialah objek. Ibu memotong sayur. Sayur itu adalah objek. Okey, baiklah. Untuk murid-murid yang masih lemah ataupun kurang mahir, boleh menggunakan SKO sahaja supaya tidak melakukan banyak kesalahan. Tetapi untuk murid yang mahu mendapat markah yang lebih baik, dia boleh menggunakan kaedah P, iaitu perluasan ayat. Ayat ini perlu diluaskan untuk menjadikan ayat itu lebih dramatis dan lebih menarik perhatian pemeriksa. Jadi bila menggunakan perluasan ayat, kalian dapat menulis ayat yang lebih baik. Bagaimana untuk membina ayat yang menggunakan teknik P ni? Okay, ya. Perluasan ayat ini kita boleh menggunakan teknik selain teknik SKOP itu, kita boleh menambahkan teknik lagi, iaitu MB. Kita tanya kepada diri kita sendiri bagaimana sesuatu itu berlaku. Contohnya, di mana kejadian itu? Ali menendang bola di padang. Bagaimana dengan bersungguh-sungguh? Mengapa? Kerana dia mahu menjadi pasukan sekolah. Bila? Pada waktu petang. Okey. Selain itu, kita boleh menggunakan teknik sukat, iaitu supaya, untuk, kerana, agar, dengan. Okey, bila menggunakan teknik ini, ayat itu menjadi lebih panjang dan dapat ditulis dengan lebih baik. Okey. Okey, apakah latihan hari ini? Okey, pada hari ini kita akan membina ayat suasana di stesen bas. Okey, gambar di bawah menunjukkan keadaan di sebuah stesen bas. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Apabila kalian mendapat gambar seperti ini, apakah perkara pertama yang kalian perlu pilih? Ataupun apa perkara pertama yang kalian perlu buat? Pertama ialah perlu memastikan setiap aktiviti yang berlaku di dalam gambar ini. Kalau cari yang paling mahir, cari yang paling tahu. Sekurang-kurangnya 5. Dalam gambar ini ada banyak. Ada sekurang-kurangnya 7 ataupun 8 aktiviti yang dilakukan oleh subjek. Subjek senang. Subjek apabila kita membina nama pun sudah cukup, ataupun seorang lelaki, seorang pemuda, itu pun sudah cukup, itu senang. Tapi yang kita perlu cari ialah kata kerja. Pada pertama ialah membulatkan setiap aktiviti. Kemudian nomborkan, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Kemudian kita tuliskan kata kerja yang berlakunya. Okey, cikgu pilih satu gambar. Okey, gambar seorang wanita ini. Subjeknya cikgu tulis nama dia sebagai Siti. Yang itu senang buat. Siti sedang buat apa?
Siti sedang membaca. Membaca objek apa yang dibacanya? Buku. Kalau yang boleh lagi ialah majalah. Okey, untuk pelaksanaan ayat, cikgu menambah sukat, itu SUKAD, untuk mengisi masa terluang sementara menunggu bas tiba. Okey, jadi apabila menggunakan teknik ini, ayat awak menjadi lebih tersusun dan dramatis. Okey, jika seseorang murid itu lemah, cukup sekadar Siti membaca buku. Okey, Siti membaca buku. Nokta. Tetapi untuk menjadikan lebih menarik, ayat itu lebih menarik, kalian boleh menambahkan menggunakan P peluasan ayat supaya gambar ini ataupun ayat ini menjadi lebih baik dan lebih dramatis. Okey. Untuk hari ini, cikgu nak kalian membuat ataupun membina 5 ayat saja. Tetapi cikgu telah memberikan 6 kata kerja yang bersesuaian tentang gambar tersebut ataupun gambar ini. Salah satunya ialah minum. Siapa yang minum? Siapa yang sedang minum? Okey. Pelakunya sedang minum. Kerana apa? Untuk apa? Untuk menghilangkan dahaga dalam gambar ini. Okey, membaca. Siapa yang membaca? Tadi Siti sedang membaca. Bertanya. Siapa yang bertanya? Bertanya di kaunter tiket. Siapa yang bertanya di kaunter tiket? Melayan. Okey, melayan. Siapa yang melayan? Siapa yang melayan di sini? Okey, penjaga kaunter. Okey. Membuang. Siapa yang membuang sampah? Membuang sampah di mana? Di tong sampah kita semula. Boleh nampak gambar ini. Berbual di mana? Di telefon. Nampak tak gambar seorang pemuda sedang menelefon? Okey, cikgu tambah lagi seorang. Menarik. Menarik apa? Menarik bagasi. Menarik beg tarik yang berisi pakaiannya. Okey. Jadi apabila cikgu telah memberi ayat bantuan kata kerja ini, anda bolehlah menulis 5 ayat yang lengkap di dalam Google Classroom ataupun Google Form yang cikgu telah sediakan. Jadi sebelum anda menulis, gunakanlah teknik SKOP ini supaya mudah untuk menulis. Okey, sebelum menulis juga perhatikan, bulatkan gambar. Cikgu ni arahan cikgu ialah bulatkan gambar itu ataupun perhatikan gambar, awak pilih terus. Okey, yang pertama ialah cari gambar-gambar yang awak rasa paling mudah untuk awak tulis. Okey, setelah menulis ayat itu, kena semak semula, iaitu semak apa? Ejaan. Lepas tu tanda bacanya. Adakah betul? Adakah nokta? Ini adalah kerana setengah murid bila sudah menulis dia tidak mahu menyimak semula. Inilah menyebabkan banyak kesalahan-kesalahan yang kecil. Apabila kesalahan-kesalahan kecil seperti ejaan berlaku ataupun tulisan terlalu tidak cantik, kalau menulislah di Google Form tu awak type, bila melakukan perkara-perkara kecil dia menjadi besar dan akan menyebabkan markah menjadi lebih kecil ataupun lebih sikit dan awak tidak akan mendapat keputusan yang baiklah. Okey. Jadi cikgu harap awak boleh menulislah untuk latihan hari ini. Jadi cikgu akan menunggu kalian menulis dalam Google Form itu. Jadi cikgu harap anda boleh buat dan selamat mencuba. Okey, good luck.